satu hadis Nabi SAW bagi tahu, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidak ada satu tahun yang mendatang melainkan tahun yang mendatang itu lebih teruk, lebih berbahaya, lebih mencabar daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun yang lalu aja kita rasa tak mampu kita nak hadapi cabaran yang begitu luar biasa, dengan penyakitnya, dengan situasi politiknya, dengan hal ehwal anak kita, dengan ekonominya, dengan akidahnya, dengan kerosakan fahaman-fahaman yang tersebar. Kita tak sanggup nak hadapi. Tapi tahun yang depan Nabi bagi tahu lebih parah lagi, lebih mencabar lagi. Tentu kita tak akan mampu. Kerana itu sangat penting bagi kita untuk menaruh harapan, mengemis kepada Allah. Bagi kami kekuatan, ya Allah, kami tak mampu nak hadap tahun yang akan mendatang yang lebih mencabar, wahai Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bukan ada apa-apa. Kita ni kalau kata kuat, antara kita dengan gajah-gajah lagi kuat. Minta maaf kalau kamu, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kalau kamu rasa kamu ni boleh 5 round, punya isteri 4, setiap satu orang boleh 5 round, kamu ingat kamu kuat, burung lagi kuat daripada kamu, kata Imam Ghazali. Kalau kita kata kita ni garang, gangster, macan, singa, lagi garang daripada engkau. Kau ingat kau power, banyak benda yang lagi power. Kau ingat tulang kau keras, besi itu lagi keras daripada tulang kau. Tapi manusia mulia bukan kerana itu, bukan dengan kekuatan kamu. Kekuatan kamu adalah roh kamu kepada Allah, hubungan kamu kepada Allah, keyakinan kamu kepada Allah. Ini yang paling penting. Kalau kita pada malam ini tak cuba nak pupuk akidah kita, keyakinan kita, harapan kita kepada Allah, kita ni maha lemah. Nahnu qaumun du'afa. Kita kaum yang lemah, tak mampu nak lawan setan. Jangankan 100 ekor setan, seekor setan kita tak mampu nak lawan. Kita tak akan mampu nak lawan hawa nafsu kita. Kita tak akan mampu nak lawan macam-macam takdir. Tapi kita ada Allah. Kita ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi SAW ajarkan dalam peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak memiliki apa-apa. Beliau tidak memiliki tentera. Beliau tidak memiliki kekuatan. Harta beliau telah habis di dalam dakwah. Tapi beliau masih tersisakan Allah. Beliau masih memiliki Allah. Kerana itu beliau berani berhijrah. Beliau berhijrah bukan kerana cabut lari. Beliau berhijrah bukan kerana melarikan diri. Salah kalau orang mengatakan Nabi berhijrah kerana melarikan diri. Nabi SAW hijrah kerana tanfizan li awamirillah, kerana nak tunai perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suruh Nabi hijrah. Allah yang perintahkan Nabi Muhammad hijrah, hadirin hadirat. Bukan Nabi sengaja nak cabut lari. Bukan sengaja Nabi nak meninggalkan Mekah pergi ke Madinah. Bukan. Demi Allah, tidak seperti itu. Baginda sangat-sangat menyayangi kota Mekah. Kerana itu kita tahu ketika mana baginda sampai di sempadan kota Mekah, dalam perjalanan menuju kota Madinah, beliau membalikkan badannya ke arah kota Mekah. Kerana beliau sebenarnya ikutkan hati, tak nak tinggalkan negeri Mekah, tak nak pergi ke negeri Madinah. Beliau berkata kepada kota Mekah, wallahi ya Mekah, demi Allah wahai kota Mekah, Allah mengetahui bagaimana aku amat-amat menyayangi engkau, amat-amat mencintai engkau wahai kota Mekah. Walaula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan kerana penduduk-penduduk Mekah, kalau bukan kerana kaum kafir Quraisy Mekah yang berada di Mekah mengusir aku, mengeluarkan aku, demi Allah, kata Nabi Muhammad, aku sesekali tidak akan meninggalkan kota Mekah, kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil bergelinangan air mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita buktikan lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pengecut cabut lari, bukan. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan berhijrah juga. Hijrah ke mana? Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia. 2 kali hijrah tersebut yang dipimpin oleh sahabat Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib. Dan yang kedua berlaku ketika mana terjadi hisar, terjadi pemboikotan secara besar-besaran kepada Nabi, kepada pengikut baginda, dan kepada seluruh kaum kerabat Nabi dan kaum muslimin di Syaib Abdul Muttalib. Kita tahu bagaimana Abu Talib, Bani Hashim, Bani Muttalib telah diboikot oleh kafir Quraisy Makkah. Tak ada siapa boleh berkahwin dengan mereka. Tak ada siapa boleh jual makanan dengan mereka. Makanan banyak tapi tak ada boleh siapa supply makanan kepada mereka. Duit ada tapi tak ada boleh siapa boleh jual ke mereka. Maka mereka kehabisan bekalan makanan, kehabisan minuman. Mereka tidak ada majlis menyambut perkahwinan. Kita baru 3 bulan PKP tak boleh kahwin, dah gauk-gauk kepala.
Tak boleh kahwin, kahwin online apa cerita, pun tak boleh nak terima fatwa itu. Tapi mereka, sahabat-sahabat Nabi, Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muttalib, 3 tahun lebih mereka dihisar, mereka diboikot. Bukan hanya tak boleh kahwin, bukan hanya tak boleh keluar rumah, tidak ada bekalan makanan, tidak ada bekalan minuman, bahkan segala-galanya sangat susah. Sehingga dikatakan saat itu, bukan hanya mereka, Nabi pun sampai-sampai terpaksa makan daripada daun-daun kering, makan daripada daun-daun pokok-pokok berduri. Sehingga ada di kalangan para sahabat, di tengah-tengah malam kerana kelaparan, maka mereka berjalan-jalan tanpa dengan alas kaki, tanpa dengan selipar, maka mereka terpijak benda yang lembut. Maka mereka menyangka mungkin ini buah-buah yang jatuh daripada pokok-pokok, padahal yang dipijak itu adalah tai onta atau tai kambing. Maka tanpa ragu-ragu, di kegelapan malam, kerana lapar yang amat sangat, mereka tak fikir panjang, langsung telan makan, hadirin hadirat. Terkadang mereka terpaksa minum daripada air kencing unta kerana tidak ada bekalan air. Ini ditanggung, dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjayakan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sesekali tidak pernah pun turun yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sangat kesian kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat. Kerana itu beliau memerintahkan sebahagian sahabat meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke negeri Habasyah. Kerana kata Nabi, fa inna fiha malikan la yuzlamu fihi ahad. Kerana di negeri Habasyah ada satu orang maharaja yang walaupun dia bukan beragama Islam, tak seorang pun pernah dizalimi oleh raja tersebut. Raja yang sangat adil, raja yang bernama Raja Najasyi. Maka sahabat-sahabat Nabi ramai berbondong-bondong berhijrah meninggalkan kota Mekah. Nabi ikut cabut lari tidak? Nabi ikut cabut lari berhijrah atau tidak? Tidak, sesekali, sama sekali tidak. Nabi SAW tinggalkan kota Mekah. Kan itu beliau orang yang paling berani, orang yang paling sayang dengan tanah tumpah air baginda Rasulullah SAW. Tapi kenapa pada hijrah Madinah baginda tinggalkan Madinah, tinggalkan Makkah menuju Madinah? Kerana semata-mata tanfizan li awamirillah, kerana nak tunai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala agar beliau meninggalkan Makkah menuju kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kalau beliau memang suka cabut lari, kalau memang beliau berfikiran cetek pendek nak meninggalkan kota Mekah, lebih dahulu lagi beliau patutnya meninggalkan Mekah pergi ke negeri Habasyah. Tapi beliau tidak pergi ke negeri Habasyah. Pada saat itu umat Islam tak sampai pun 200 orang. Baru 150, 160 orang. Yang pergi berhijrah berapa? 100 orang lebih. Bermakna orang Islam yang tinggal bersama Nabi 20 orang, 30 orang saja. Yang lain adalah kaum kerabat Nabi daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, walaupun sebahagian mereka belum lagi beriman. Mereka diboikot selama 3 tahun, hadirin hadirat. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan kepada kita bagaimana kita memperkuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.